muslimin muslimat, kasih Allah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita dipertemukan pagi ini tuan-tuan, yang dipenuhi ataupun dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan satu kesempurnaan nikmatnya, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman kepada kita semua. Mudah-mudahan mengekalkan diri kita berada dalam beribadah kepadanya dan mengekalkan ketaatan di atas segala perintah dan larangannya. Oleh itu marilah, dah lama tak jumpa kan tuan-tuan, kita memberkati majlis kita dengan sama-sama membaca, berzikir dengan Asma'ul Husna seperti mana biasa. Ya, mudah-mudahan zikir kita ini menjadikan sebab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginya ada 99 nama, maka berdoalah dengannya. Ya tuan-tuan, tiada lain melainkan akan berkenankan hajatnya. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim, al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وذاك كلماتك كل ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون. InsyaAllah tuan-tuan, kita disebut Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadul Sahar. Itu yang tadi. Jadi hari ini Al-Wajid, Al-Majid. Al-Wajid dan Al-Majid ni, Majid tu jelaslah, ya tuan-tuan. Tapi Al-Wajid ni dia panjang sikit tuan-tuan. Perkongsiannya dan agak seni sikit. Seni ya tuan-tuan. Sebab hakikat Al-Wajid ni dia seni, halus, dalam maknanya.
Oleh itu kita tengok tuan-tuan insya-Allah melalui kitab Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, ya, seorang ulama fiqh sebenarnya mazhab Syafi'i, tapi dia adalah orang tasawuf. Dia merupakan ulama tasawuf juga. Al-Wajid ni, wajid dia maksudnya dia maha kaya. Maha kaya lah. Asalnya Al-Wajid maha kaya yang dapat menyempurnakan, melaksanakan segala yang dia kehendakinya. Allah maha kaya. Kalau kita sebut ya Allah ya Wajid, ya Allah ya Wajid 14 kali je, tuan-tuan, 14 kali je. Maka doalah hakikat apa yang kita katakan Allah maha kaya ni tuan-tuan, dan Allah akan tunaikan segala kehendaknya. Majid biasa, tuan-tuan biasa dengar, jarang orang Melayu nama Wajid. Wujudan pun tak ada, tapi wujudi ada. Wujudi ada. Asyraf wajdi, bukan wujudi, wajdi. Sebab wajid wajdi. Wajdi, wajid tadi tu mesti dilihat kepada makna Allah maha kaya dan Allah melaksanakan segala kehendaknya. Mesti begitu. Tuan-tuan disebut tauhid penting ni, ya. Bahkan dalam makna melihat bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna sebenar. Ya. Kita kadang-kadang kan bersangka buruk juga. Allah tak dapat pun. Wah berdoa. Manakala Al-Majid ni tuan-tuan, Majid ni tinggi, maha tinggi. Dia yang mempunyai kemuliaan, yang mulia boleh, yang maha tinggi pun boleh. Tapi sebenarnya dia ada Majid satu, min Jimyadal Majid, Abdul Majid. Itu sebenarnya surah mubalaghah yang sangat-sangat, yang maha tinggi. Majid yang maha tinggi. Apabila bayangkan begitu, tidak adalah satu ketinggian yang lain melainkan dia. Tiadalah kemuliaan yang lain melainkan dia. Itu sifatnya. Ataupun itulah caranya hamba. Hamba kalau melihat ada yang lebih tinggi selain daripada dia, rosaklah. Ada dalam hati kecil kita, ada yang lebih dari yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Al-Wajid dan juga disebut Al-Jidah. Jidah merupakan diartikan dia, kalau kita terjumpa lah ya tuan-tuan, dalam makna yang sebenar disebut Allah maha mengetahui dah. Ya, Allah maha mengetahui. Dalam makna ilmu Allah, dalam makna ilmu Allah, Allah tu alim. Alim. Tapi alim ni, ya, orang kata alim, ya kan? Seolah-olah macam sama je alim. Itu sebab nama ilmu ni orang disifatkan alimnya Allah, maha mengetahuinya Allah. Ya tuan-tuan, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala itu disebut dalam beberapa nama yang lain. Contohnya kita sebut tadi itu dalam makna majid, wajid, ya. Yang wajib juga. Tapi dia maknanya cukup pun tak ada. Cuba tuan-tuan tengok ya. Ringkasan lah, diambil satu ayat Al-Quran yang pilih saja. Wajadallahu indahu. Allah mendapati, ya tuan-tuan, dia mendapati Allah itu, ya, di sisinya. Allah itu berada di sisinya. Wajadallaha indahu. Kalau ikut bahasa Arabnya, baris itu penting nak menentukan makna. Wajadallaha indahu, dia mendapati Allah berada di sisinya. Itu wajib. Bagi anak-anak yang belajar bahasa Arab, umpamanya dia kata ada perkataan wujudan.
Wujudan ni satu dalaman yang cukup jauh. Perasaan, satu perasaan yang mendalam, yang susah untuk kita uraikan, tak mudah untuk dipahami. Begitu. Oleh yang itu, tuan-tuan, kita tengok menjelaskan makna begitu, tak, bukanlah semua makna wajadah itu dapat, ya. Tapi wajadah dalam makna ayat disebutnya wajadah Allah, dia mendapati sesuatu, hakikat kebesaran, keagungan, kekuasaan dan segala-galanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di sisi dia. Itu sebab sangat tidak betul apabila orang menyebut tentang wahdatul wujud, bahawa kewujudan dia bersama dengan kewujudan Allah. Tak betul. Dia diletakkannya di bawah salah satu ajaran sesat. Dalam pengajian orang-orang tasawuf dibimbangi sangat-sangat oleh suatu guru, bahkan oleh jabatan agama. Ya tuan-tuan, apabila belajar tasawuf, dia sampai peringkat dia merasakan diri dia berada dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Wahdatul wujud. Wujud itu adanya Allah dalam makna wajad, yang bukan bermakna kita berada dalam zatnya. Sebaliknya kita merasakan Allah berada di sisi kita, bersama kita. Begitu. Kehadiran Allah yang bersama kita itu dia begitu wajib. Allah wajib. Tuan-tuan Allah, saya dulu masa saya mula-mula mengajar kitab hikam karangan Sahibus Sa'adah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, syarah dia hikam tu Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia melawati ini satu kawasan di Surau Nu'an je, tapi ramai orang-orang yang bergelar datuk-datuk dia ramai luas, sampai 10-19 orang, 11 orang lah begitu. Ada satu datuk ni dia rajin baca kitab tasawuf, baca sendiri. Dia tak belajar, tak guru. Jadi apabila saya mengajar, soalan-soalan dia tu memperlihatkan dia baca sendiri. Termasuklah persoalan wahdatul wujud tu, ya, yang cukup berbahaya tu, macam mana dia faham. Sedangkan masa tu saya mengajar ni barulah 1-2 hikam, 1-2-3 hikmah, itu baru. Jadi bagi orang yang mendengar pun sangat barulah. Tapi dia punya soalan-soalan dia memperlihatkan dia membaca sendiri, dan pada hemat saya cukup berbahaya. Jadi saya telahi dia, maknanya saya cuba nyatakan yang dulu nanti dulu. Yang mana saya boleh sebut dulu, saya sebutlah. Tapi kalau anda dulu. Yang itu tu tak boleh kita jelas berkongsi, melainkan setelah kita dapat satu yang menyokong dia, Dan tuan-tuan, beliau ni orang yang cukup suka dengan tasawuf hikam. Walaupun dah tak kuat jalan, boleh naik motor kecil. Tapi motor dia besar, bukan motor macam motor kecil kita ni. Motor dia tu besar, tayar dia macam tayar kereta, tapi 3 roda juga. 3 roda lah, 4 roda. Maklumlah kan. Dia cukup banyak. Sampai sekarang ni dalam keadaan antara mampu tak mampu nak datang. Cuma yang saya nak kongsi ni jemaah, maksud saya tadi bukan dia. Maksudnya dalam apabila kita membaca satu-satu kitab yang berlatar belakang tentang tasawuf, dia tak boleh baca sendiri. Itu pesanan saya harap. Ya, pesanan saya. Jadi maksud ayat wajadallahu indahu ni, dia kata pengulas ataupun penterjemah kitab Al-Qushairi ini, dia kata makna di sini maksud Allah mengetahui. Siapa yang telah dapat berada dalam maknanya yang memang telah Allah mengetahui akan dia dalam makna wajad, maka sesungguhnya dalam makna Allah yang maha mengetahui itu, sesungguhnya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat
dia berada dalam keadaan dia sentiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-wajib pula, tadi itu kita bercakap tentang al-wajib juga. Maksud saya al-wajib menurut yang disebut tuan-tuan, yang dikenali dengan nama al-wajdu. Al-wajdu dalam kalangan orang-orang sufi, wajdu ni kerana diletaknya dal bagi depan. Wajdi, dal itu bertemu ya belakang. Ya, wajdi. Tuan-tuan, apa makna dia? Menurut ulama, tuan-tuan, apa yang didapati oleh seorang insan dan apa yang mengenai dirinya daripada rasa hatinya, hakikat al-wajdu itu dalaman hati itu, tuan, ya, begitu. Dan dia berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak dicari dan tidak dipaksa. Dia memaksa diri tak. Benda itu berada dalam diri dia, bukan dicari. Dan dia tak maksa diri dia untuk mendapatkan tu. Dalam makna bagaimana datangnya benda tu. Ya. Maksudnya wajdi ini, tuan-tuan, satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Satu perasaan dalaman yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya setelah sampai sesuatu kedudukan, hakikat seseorang yang cukup hebat imannya, kesalehannya, amalannya, maka itu salah satu makna wajib. Benda-benda yang bersifat rahsia, ya tuan-tuan. Ada juga yang mengatakan bahawa al-wajdu itu, ya, ialah pengungkapan asrar, rahsia-rahsia dengan penyaksiannya kepada mahbub yang dikasihnya. Bagaimana dia melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai sifatnya al-mahbub, yang dikasihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliq melihat hamba-Nya yang dikasihinya. Tuan-tuan, macam mana? Ya? Tuan-tuan, ya? Tuan-tuan, kalau saya tambah ni apa yang saya tahu. Apabila Allah akan kasihkan seorang, maka segala-galanya Allah yang menjaga dia. Itu apa dia? Kalau Allah kasihkan seseorang itu, ataupun kalau Allah kasihkan kita, tak syok orang ni, kita lah, kita. Kalau Allah kasihkan kita, maka Allah jaga kita. Kalaupun Allah uji kita, sebenarnya tanda kasih dia. Tanda kasih dia. Apa bukti dia? Bukti dia berada dalam satu hadis qudsi yang selalu saya sebut, tuan-tuan, sebab saya suka hadis qudsi itu. Menjadi panduan saya lah. Hidup saya rasakan saya kena ingat hadis qudsi itu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginda Rasulullah telah bersabda, saya tak ambil yang belah tasu, hakikat wali itu saya tak ambil dah. Man ada li waliyan faqad adantu bil muharabah atau bil harbi, tapi saya nak ambil yang bermula dengan mula tu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma taratu alaihi. Kalau saya sebut dah selalu dengan surah ni, tuan-tuan, itu maknanya saya suka sangat hadis itu. Yang keduanya, itu adalah kehidupan kita. Berpadanan dengan mana-mana pun, ya. Dan nak kata bagaimana kita nak dapat suatu makna yang dimaksudkan al-wajd. Wa man taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma taratu alaihi. Tidaklah mendampingkan diri seorang hamba kepadaku yang sangat aku suka. Ahabba ilayya, yang lebih aku suka. Yang lebih aku suka, kata Allah, mimma taratu alaihi, dari apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Maknanya kalau apabila seorang hamba menunaikan segala perintah Allah yang wajib, ya tuan-tuan, dalam makna melaksanakan ketaatan dan meninggalkan perintah Allah yang larang yang bermakna dalam makna kefarduan,
yang hukumnya wajib meninggalkannya, Allah sebut ahabba ilayya, sesuatu yang aku suka. Apa tu lebih aku suka. Ya. Kalau ikut Dr. Abdullah Al-Qarni, status yang pertama yang terkedudukan orang yang menjaga semua perintah Allah itu Tuhan. Dia sedang mendapat satu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam makna darjat wali yang pertama. Saya tak kata tuan-tuan mengaku, oh betul lah aku tidak jadi wali dah rupanya. Wah, bukan begitu. Yang ini selalu diukur ilmunya. Manusia dia melihat dia, oh betul lah aku ni, pelik lah aku ni, wali lah aku ni tu. Tuan-tuan, bengong lah tuan-tuan kan. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kekallah hambaku menampilkan diri kepada aku dengan amalan sunat. Ya, betul. Dengan amalan sunat, dan ini hatta uhibbahu, sehinggalah aku kasih akan dia. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku dah kasih akan dia, kata Allah, maka fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati tamshi 'alayha atau kama qala. Maknanya apabila aku telah kasih akan dia, kata Allah, maka pendengaran akulah pendengaran yang dia mendengar itu, akulah penglihatan yang dia melihat itu, akulah tangan yang dia bekerja dengan tangannya itu, dan akulah kaki yang dia berjalan di atas kakinya itu. Macam mana tuan-tuan Pak? Ini menunjukkan orang ini berada dalam cakrawala Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu kedudukan, ya tuan-tuan, yang cukup mendalam apabila seorang telah mewajahkan dirinya betul-betul kepada Allah. Ya, maka nak sampai satu makna melihat hakikat kebesaran Allah yang maha tinggi ini tuan-tuan, yang maha berkuasa, yang maha berilmu, yang maha mengetahui, maaf saya, yang paling mudahnya, oh bukan mudah, dia berada dalam makna wajh. Oleh itu tuan-tuan, kata Asy-Syarri wajduni, ya, dia seolah-olahnya telah al-faqdu, di mana dia hilangnya sesuatu dalam al-wajdu ketika mana dia telah mendapat satu kedudukan al-wajh. Dia tak nampak lain. Payah bahasa dia ni, ya, bahasa dia. Apabila sampai satu peringkat dirinya dapat meletakkan sebenar-benarnya perasaannya, ketika itu dia tak ada yang lain tuan-tuan. Dipanggil al-faqdu. Faqdu itu binasa. Binasa dia tak ada lagi lah pada dia. Alam sekitar ke, keliling dia ke, hiruk pikuk ke, tak ada. Tuan-tuan, jauh sekali lah bab hiburan ke, ya, minta maaf lah tuan-tuan ni, kadang-kadang nak bergaul sembang-sembang lewat malam ke, tak ada. Dirinya hanya semata-mata meletakkannya kepada Allah. Sebab dia dah sampai pada satu kedudukan al-wajh. Apa makna wajh? Dia dah dapat sesuatu hakikat Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Bagaimana Allah melihat hamba-Nya, begitulah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik. Seperti mana tuan-tuan kalau kita ambil macam mana Nabi Allah Yaqub, ya. Ini contoh alam biasa. Nabi Yaqub boleh menghidu bahu Nabi Yusuf, ya. Sehingga kan dia tahu bau baju Nabi Yusuf alaihissalam, la ajidu rihaha, aku tahu bau ni dia, bau dia. Samalah seorang ibu tuan-tuan atau seorang anak dapat merasai ini bau baju ibu dia. Dan itu sebab kita amalan orang tua yang kita tak sedari bahawa itu sebenarnya bukan main-main kosong.
Apabila seorang cucu rindukan bapa dia ataupun seorang anak rindukan bapa dia, ya tuan-tuan yang telah tiada, maka kalau ikutkan orang-orang yang pandai, maka dibagikan baju pakaian je, pakaian yang ditinggalkan. Tuan-tuan ya, pada budak yang demam kerana rindukan seseorang, maka bagikan pakaian. Pakaian yang belum dibasuh, berikutnya kalau ikutkan yang tidak dibasuh, maka itu kerana bauan yang ada pada pakaian, batang tubuh orang yang ada itu, ya tuan-tuan, dirasai oleh orang yang merasa itu, oleh orang yang hendakkan dia, orang yang rindukan dia, orang yang Nabi Allah Yaqub alaihissalam dengan pakaian Nabi Allah Yusuf, tuan-tuan, ketika mana dikembalikannya, Yusuf serahkan pakaian dia kepada ayah dia, celik mata dia yang telah buta akibat menangis, bertahun-tahun menangis, merindui anaknya yang dia percaya bahawa anaknya itu masih ada. Dia kerana anyaya saudara maranya. Tuan-tuan, dahsyat, tuan-tuan. Dan itu tak boleh nak disyarahkan dia. Macam mana kita nak mensyarahkannya satu hakikat dalaman yang begitu hebat? Itu wajah. Itu makna wajah. Tuan-tuan, kenapa adanya nama wajud dalam nama Allah ni, tuan-tuan ya? Cuba kita tengok sikit kan. Ni ada susah sikit lah. Yang ini ni huraian-huraian kemudian ni oleh ulama-ulama tasawuf. Ya? Ulama tasawuf, untuk umpamanya dia kata Al-Junaid berkata. Tak apa tuan-tuan, kita tengok ya. Dia kata al-wajdu ialah putusnya sifat-sifat daripada penyaksian, putus sifat-sifat penyaksian, membaranya api kejinakan yang dinyatakan oleh hembusan kudus, lunak lembut dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu, ya tuan-tuan, bagaimana sifat Allah al-wajad dengan hamba-Nya, ya tuan-tuan, begitu juga dengan hamba-Nya, ya tuan-tuan, dalam makna al-wajad, merasai hakikat Allah Subhanahu wa taala dalam diri dia. Ya, jangan dikatakan putus sifat-sifat daripada penyaksian itu. Tiada lain yang hanya melihat hakikat kebesaran dan keagungan yang sampai makna makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Muta'assy berkata, seorang ulama yang lain pula, Muta'assy, dia mengatakan sesiapa yang bertawajuh, tawajuh ni betul-betul menghadapkan dirinya kepada Allah, seperti mana yang disebut, yang kita selalu sebut, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan, aku wajahkan mukaku sebenar-benarnya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam sungguh-sungguhnya meletakkan tawajuh ini, begitulah makna tawajuh, menyerahkan sebenar-benarnya hadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada nampak yang lain. Ya tuan-tuan, kebesaran apa yang ada di dunia, kehebatan makhluk tak nampak, ya? Tak nampak tuan-tuan. Maka ya tuan-tuan, dalam tawajuhnya tidak melihat kelebihan dalam agama. Kalaulah dia bertawajuh kepada Allah tapi tak dapat melihat apa itu agama, tak dapat mengenal apa itu agama, ya tuan-tuan, hakikat agama yang kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tuan-tuan, wa man aslama wajhahu lillah, siapa yang tunduk dan menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksud dirinya, wa man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, siapa yang Islam, sebenar-benar Islam, ya tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang dia muhsin. Apa makna muhsin tuan-tuan? Dia hakikatnya ibadahnya anta'budallaha ka'annaka tarah, diabdikan diri kepada Allah, dia sembah Allah seolah-olah dia nampak Allah Subhanahu wa taala dalam mana tawajuh dia,
Wa in lam takun tarah, dan walaupun dia tak nampak Allah, sekiranya dia tak nampak Allah, hakikat dia tak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, dia yakin bahawa sesungguhnya Allah melihat dia. Allah. Tuan-tuan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sambungan ayat tadi itu, dia tidak akan merasa duka cita, dia tak rasa takut tuan-tuan, hakikat dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala, sebab dia berada dalam keadaan yang betul-betul ya benar, kerana penyerahan diri dia yang betul sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf tuan-tuan, ayat-ayat begini yang kadang-kadang saya teringat spontan ni, sememangnya tak ingat ayat surah mana lah ya. Faman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Baik, tuan-tuan Allah, yang seterusnya kata nasir abadi ya. Nasir abadi ini dia kata mawajid ya, daripada wajada, jadi mawajid, maujud tu ada ya, mawajid perkataan dia daripada wajad daripada perkataan wajid, mawajid, bahasa Arab tuan-tuan. Macamlah qala yaqulu qila, atau kana yakunu tuan-tuan, kun fayakun, begitulah cahaya. Mawajid iaitu rasa cinta yang dipenuhi kerinduan. Jadi apabila sampai peringkat itu kan tuan-tuan, bukan cinta saja. Kalau dalam makna kita sebenarnya antara kita dengan Allah ni, antara Allah hamba aja, antara pencipta dan hamba aja. Tuan-tuan, disebutnya begitu, di dalam hati akan kelihatan dalam keberkatan. Lihat, ada barakatnya, keberkatannya pada tubuhnya ya tuan-tuan, pada tubuh badannya ya. Jadi al-mawajid dalam konteks ini disebut sebenar-benarnya mawajid ni tuan-tuan, satu hakikat roh yang telah cukup kuat, rohaninya yang cukup mantap ya, yang menghasilkan sesuatu ataupun dapat lihat kepada kesejahteraannya yang berasal daripada mana, yang dari makna hubungan dengan seorang hamba dengan Allah penciptanya ya. Saya sebut perkataan hubungan ni tuan-tuan supaya kita sedar betul, kita akan dapat segala makna yang hebat ni. Wajdu ke wajib ke ya, Allah memang bersifat wajib, dan wajdu dalam konteks hamba melihat akan bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestilah dibina atas sifat silah hubungan. Hubungan dengan apa? Mestilah ada amalnya. Amalnya yang melayakkan bagaimana terjalinnya ikatan seorang hamba dengan Allah Tuhan ya. Sehinggalah mendapatkan kasih yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih itu mestilah datang dari kita yang kasihkan dia. Kasihkan dia macam mana? Melaksanakan segala perintahnya dalam makna selayaknya kita sebagai hamba. Suka tak suka ya tuan-tuan, penat ke kita ya, sibuk ke kita tunaikan itu kerana kita hamba. Sakit ke kita, sehat ke kita, Masya Allah tuan-tuan ya. Baik, kok panjang tuan-tuan ni, sikit lagi. Kalau ikut Al-Junaid lagi dia kata, tidaklah berakibat buruk jika berkurangan wajdu, tak, dengan bertambahnya ilmu.
tetapi berakibat buruk jika wajdu bertambah dalam kekurangan ilmu. Itu sebab saya tadi sebut dulu, apapun ilmu cukup penting, ya tuan-tuan. Itu sebab ramai hari ini orang mengaku macam-macam. Dia mengaku Tuhan dan dia meletakkan ketuhanan kepada yang lain. Ya. Dia melihat akan hakikat kebesaran Tuhan di tempat yang lain. Kenapa? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Dalam makna memahami wajib, tuan-tuan, mestilah diperkukuhkan dengan ilmu yang sebenar-benarnya. Tidaklah kita ini di sana sini bercerita tentang persoalan ketuhanan, sedang tidak merasakan kepada ilmu yang sebenar. Itu sebab saya kata tadi, walaupun seorang tu dia buka buku, dia baca tasawuf, ada satu lagi tuntutan yang patut kita patuhi, al-ilmu bil-ta'allum. Ilmu ni tuan-tuan dengan belajar. Belajar perlu belajar. Jadi ada juga had tertentu yang mana kita boleh dapat sekadar kita merujuk pada sesuatu boleh. Dek kerana salah-salah rujuk, tuan-tuan, saya nak cerita tapi masa mungkin tak apa bagus, tapi mungkin beberapa minit saya nak tambah tuan-tuan. Saya akhir-akhir ni kebetulan ada benda yang boleh dikongsikan begini. Ilmu ni penting, sumber yang betul tu penting, ya tuan-tuan. Kalau zaman sekarang ni, kerana zaman ledakan teknologi yang cukup hebat, dan kadang-kadang kita tak baca buku pun, kita hanya baca apa yang dapat dalam handphone saja. Bagi orang yang ada sumber ilmu betul, ada betul kekuatan ilmu, dan dia tahu, dia nak ambil melalui handphone, dia lalu ke internet ke, tapi dia tahu sumber mana, tak apa. Tapi bagi kita yang tak berapa tahu, saya tak kata tak tahu, tak kata bodoh, tak berapa tahu, tak berapa mahir, tak berapa memahami asal usul ilmu yang datang, kita ambil melalui sumber yang macam itu, ya tuan-tuan, boleh jadi kita mendapat sumber yang silap. Contoh tuan-tuan, kalau saya gunakan bahasa Arab, dia boleh datang dari dua. Satu memang pure ulama, ya tuan-tuan, kita panggil ulama Islam yang sunni, yang kita kata ahlu sunnah wal jamaah. Dalam keadaan begitu pun dia pecah dua lagi. Boleh jadi dia ni duduklah pro ke mana dalam ahlu sunnah wal jamaah, ekstrim ke mana, begitu. Ya tuan-tuan, melihat dan pandangannya dalam konteks Al-Quran dan hadis, dia macam kita tak? Betul. Yang kedua pula, dia memang Syiah lah. Penulisan bahasa Arab pure, tauhid ke apa ke tuan, tapi rupa-rupanya ulama Syiah. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab Syiah. Saya belajar benda ni sebab ketika mana saya baru balik lah dalam awal 90-an, anak murid saya bekas MRSM, dia belajar di Tehran lah tuan-tuan, saya lupa lah, tapi universiti itu memang berlatar belakangkan Syiah. Kerana dia tuan-tuan, saya mendapat buku bulanan majalah, majalah Iran, setebal nipis sikit daripada ni. Dia post tiap bulan. Saya pun dah tak ada buku tu, saya pakar habis. Ada hikmah juga kot barangkali, sebab anak saya pun belajar bahasa Arab juga akhirnya. Tak boleh jumpa Syekh kalau setakat kita baca cerok-cerok, tak jumpa. Baca betul-betul, kita tengok macam mana pandangan tauhid dia. Betul. Itu sebab saya menemui anak murid zaman saya mengajar tuan-tuan, anak murid saya tak mau solat, seumur hidup dia akan berdebat tentang solat. Dan debat dia tuan-tuan, dahsyat, menggunakan logik akalnya, kerana pandangan yang diambil daripada buku namanya Karl Marx. Buku Karl Marx. Kerana dia ni seorang debater, pandai berpidato, pembahas terbaik dalam bahasa Inggeris. Masa di MRSM ni memang dia orang kata top student. Kalau sebut best speaker, best debater, dia.
Perempuan, tuan-tuan. Rupa-rupanya dia lupa, bapak dia lupa. Bapak dia belajar di Australia dulu, dia beli satu buku. Buku Kalmak dia bawa balik rumah, tuan-tuan. Buku tebal 2 kali ganda ni. Ya. Budak ni memang dia cakap bahasa Inggeris sebab salah satu cikgu mengajar. Cikgu mengajar budak-budak bahasa Inggeris, dia akan suruh budak-budak kita baca buku-buku yang bukan-bukan. Termasuklah buku seks. Jangan main tuan-tuan. Begitu. Saya percaya sekarang tak ada kot. Sebab sekarang ni bagus. Kok tak tahulah ada seorang dua sasau Allah tak. Tapi kalau zaman saya dulu pure lah, kalau balik Amerika, original Amerika. Tuan-tuan, ya. Balik UK lain sikit. Saya nak cerita dengan tuan-tuan melalui rakaman TV ini, ya. Sumber ilmu cukup penting. Supaya anak-anak kita mendapat ilmu betul. Wallahu a'lam. Itu saja tuan-tuan saya nak sebutkan. Kalau ilmu tasawuf lebih-lebih lagi, boleh jadi berbagai-bagai sebab kebimbangan, ya. Jabatan-jabatan agama ni kalau sebut tasawuf dia akan tengok. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tadma wa min du'a'in la yustajab. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, ya Allah, nafsu yang tidak pernah puas, ya Allah, mata yang tidak mau menangis, ya Allah, dan doa yang kau tidak perkenankan, ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang sentiasa mendengar peringatanmu dan melaksanakan amal saleh. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwarta al-ardha syamsik. Sinar terang hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, ya Allah, seperti mana kau terang bumi dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يشفعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام.